Okey guys, untuk video kali ni, jom kita story tentang satu isu yang agak hangat juga diperkatakan dekat negara kita pada hari ini, iaitu penarikan ataupun rasionalisasi subsidi terutamanya bagi golongan T20. Dan macam biasa, video ni aku sediakan khas kepada korang yang nak belajar, kepada korang yang sikit-sikit nak politikkan benda-benda macam ni, boleh scroll je video ni. Alright? Okey, dah scroll? Dah? Okey, jom kita mulakan. First of all guys, korang kena faham satu hakikat ni, yang mana dekat negara kita ni peranan subsidi ni adalah sangat penting. Kalaulah negara kita ni ditarik subsidi dia, korang nak tahu tak kadar inflasi boleh merambung ke tahap berapa? Sekarang ni kadar inflasi kita adalah lebih kurang dalam 3% lebih, tak lebih daripada 4%, macam tu kan. Katakanlah subsidi semua dalam negara kita ni ditarik, korang nak tahu tak berapa banyak kadar inflasi kita yang akan kita hadap? Jawabnya adalah sekitar 11 hingga 12%. Ini bukan aku cakap, ini adalah satu kenyataan yang dikeluarkan oleh seorang pakar ekonomi yang bernama Dr. Barjoyai Bardai. Jadi sebenarnya sama ada kita suka atau tidak, kita boleh terima atau tidak, peranan subsidi dekat negara kita ni memang sangat besar. Sebab kalau tidak ditangani perkara ni dengan berhati-hati, inflation boleh spike, dan golongan yang paling terkesan dalam kes ni adalah mereka yang dalam kategori M40 dan juga B40. Akan tetapi, bila kita bercakap pasal subsidi ni, ada beberapa perkara lah yang kita kena tengok dengan teliti. Yang pertama sekali, peruntukan subsidi kerajaan ni sebenarnya dalam keadaan yang sentiasa meningkat daripada setahun ke setahun. Apabila berlaku peningkatan di dalam peruntukan subsidi ni yang menunjukkan trend meningkat, jadi dia secara tak langsung akan memberikan tekanan kepada kedudukan fiskal kerajaan. Jadi kalau dia dah sentiasa meningkat, sampai tahap manakah kerajaan boleh menampung perbelanjaan subsidi ni? Pada masa yang sama, macam korang tahulah, komitmen hutang kerajaan pada masa sekarang ni pun agak tinggi. Kita punya hutang dah melebihi paras 1 trilion. Campur dengan liability dah jadi 1.5 trilion. Jadi kalau peruntukan subsidi ni menjadi semakin besar, dia menjadi cabaran lah kepada kerajaan pada masa sama nak bayar hutang, pada masa sama nak handle peruntukan subsidi ni. Seterusnya, kita juga kena tahu bahawa walaupun rasionalisasi subsidi nak dilakukan, tapi kerajaan kena berhati-hati untuk melaksanakannya. Sebab kalau kerajaan tak cermat, inflation boleh spike. Inflation boleh meningkat dengan mendadak sekali guys. Okey, macam aku cakap tadi, peruntukan subsidi kerajaan ni sebenarnya meningkat daripada setahun ke setahun. Jom kita tengok gambar ni. Kalau korang tengok dekat situ sebagai contoh, peruntukan untuk petrol, diesel dan LPG pada 2018 7.4 bilion, 2019 6.1 bilion, 2020 1.6 bilion, 2021 13.2 bilion, 2022 37.3 bilion. Dan korang nampak dengan jelas dekat situ, daripada setahun ke setahun peruntukan untuk subsidi petrol, diesel dan LPG ni meningkat dengan mendadak sekali. Kemudian kita tengok pula subsidi untuk minyak masak paket 1 kg melalui skim penstabilan minyak masak pada 2018 0.4 bilion, 2019 0.3 bilion, 2020 0.5 bilion, 2021 2.2 bilion, 2022 naik kepada 4.0 bilion. Itu pun sentiasa meningkat. Itu adalah gambaran bagaimana kita dapat nampak peruntukan dan juga perbelanjaan subsidi kerajaan ni semakin meningkat daripada setahun ke setahun. Kemudian kita tengok pula hasil kerajaan. Ini adalah satu jadual yang saya petik daripada Ministry of Finance lah. Dan kalau korang tengok dekat situ, jumlah hasil kerajaan dia tidak meningkat dengan ketara guys. Dia sekitar 200 bilion je macam tu, iaitu hasil daripada tax revenue dan juga non-tax revenue. Kalau korang tengok dekat situ, hasil kerajaan ni dia tidak meningkat dengan mendadak guys, tapi perbelanjaan subsidi tu naik dengan mendadak. Jadi dalam keadaan di mana peruntukan subsidi tu sentiasa meningkat dan sementara hasil kerajaan pula tak naik sangat, lama-lama lebih banyak hasil kerajaan ni akan digunakan ke arah subsidi. Jadi peruntukan untuk pembangunan tu pun akan menjadi sedikit. Maknanya apabila perbelanjaan untuk subsidi semakin banyak, peruntukan untuk perbelanjaan pembangunan, contohnya macam kita nak belanja untuk bina hospital, bina sekolah,
dan membangunkan sektor pertanian kita sebagai contoh, bajet-bajet ni terpaksa dikurangkan. Jadi kalaulah kerajaan nak tarik subsidi ataupun nak kurangkan subsidi, kepada golongan manakah yang diorang nak tarik? Takkanlah nak tarik daripada golongan B40, takkanlah nak tarik daripada golongan M40. Jadi golongan yang diorang akan tarik adalah T20. Menurut Kementerian Kewangan, jika kerajaan menarik subsidi minyak petrol daripada golongan T20, kerajaan boleh menjimatkan sekitar 17 bilion ringgit setahun. Akan tetapi di samping mengurangkan peruntukan subsidi ni, saya fikir penting juga bagi kerajaan untuk naikkan hasil dia. Sebab pada saya lah, kalau tanpa komitmen daripada kerajaan untuk naikkan hasil kerajaan, sampai bila kita nak potong subsidi ni, betul tak? Kalaulah subsidi tu meningkat, akan tetapi hasil kerajaan dapat ditingkatkan lebih banyak daripada peruntukan subsidi, jadi pada saya itu tak menjadi masalah lah. Cuma kritikan saya kepada kerajaan sekarang ni adalah sampai ke hari ni kita tidak nampak dengan jelas macam mana dia orang nak meningkatkan hasil ni. Ura-ura yang kita dengar adalah GST akan diperkenalkan semula. Cuma itu pun tak pasti bila kita nak perkenalkan GST ni balik. Of course kita tahu GST akan meningkatkan hasil kerajaan, tapi bila kerajaan nak laksanakan dia balik, kenalah ada perancangan yang awal. Maksudnya kerajaan kena siap-siap terus terang dah, kena beritahu okey pada tahun berapa bila kita akan laksanakan GST ni, pada kadar berapa peratus. Pada saya itu kena clear, perancangan ni kena teliti supaya kita semua boleh bersedia dan sektor perniagaan terutamanya boleh membuat persediaan yang awal. Okey guys, itu sahaja saya punya ulasan mengenai subsidi ni. Apa pandangan korang? Adakah video ni dapat membantu korang dari segi pemahaman? Kalau korang suka video ni, boleh bantu saya untuk sharekan video ni dan jangan lupa bagi saya like guys.